Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi di channel ini Current Sphere MY. Dalam satu isu yang mengundang perhatian ramai, Parti Kerjasama Anak Negeri ataupun Anak Negeri mempersoalkan tindakan Mahkamah Anak Negeri Keningau yang memfailkan tuntutan pampasan terhadap kartunis kontroversi Fahmi Reza. Tuntutan itu yang berkaitan dengan karikatur Fahmi yang dikatakan menghina masyarakat orang asal Momogun Sabah. Namun menurut timbalan Ketua Penyelaras Parti Anak Negeri Kota Belud, Cik Priscilla Akwila Sinem, tindakan ini tidak lebih daripada salah faham terhadap mesej sebenar karikatur tersebut. Baginya, karya Fahmi hanyalah kenyataan politik untuk menentang rasuah. Priscilla menjelaskan bahwa isu rasuah telah lama menghantui Sabah, menjadi punca utama ketidakpuasan rakyat terhadap pemimpin politik dan penjawat awam. Generasi muda khususnya semakin vokal dalam menyuarakan kebimbangan mereka terhadap ketirisan dana pembangunan yang akhirnya mengorbankan kebajikan rakyat. Baginya, karikatur Fahmi mencerminkan kekecewaan rakyat terhadap budaya rasuah yang semakin meruncing. Beliau menyifatkan tindakan Mahkamah Anak Negeri Keningau sebagai tidak wajar, mempersoalkan sama ada mahkamah itu mempunyai bidang kuasa untuk menangani kes tersebut. Menurutnya, Seksyen 9 Ordinan Mahkamah Anak Negeri 1992 dengan jelas menyatakan bahwa Mahkamah Anak Negeri tidak mempunyai kuasa ke atas perkara yang berada dalam bidang kuasa Mahkamah Sivil atau Syariah. Oleh itu, tuntutan terhadap Fahmi Reza dianggap melangkaui bidang kuasa yang telah ditetapkan. Tambahan pula, Priscilla percaya bahwa karya Fahmi tidak mempunyai elemen yang menghina atau mencabul adat dan maruah masyarakat anak negeri Sabah, malah lebih kepada kritikan politik yang sah. Beliau juga menekankan bahwa rakyat Sabah lebih memerlukan pemimpin yang fokus kepada penyelesaian isu rasuah dan pembangunan negeri, bukannya mengalihkan perhatian kepada isu yang dianggap remeh. Rakyat, terutamanya belia, sudah lama menyadari bahwa ekonomi Sabah terganggu akibat ketirisan dana pembangunan yang berpunca daripada korupsi. Priscilla memberikan contoh bagaimana ketirisan dana sering berlaku melalui proyek infrastruktur yang tidak disiapkan seperti jalan raya dan bekalan air di kawasan luar bandar. Situasi ini mengakibatkan Sabah kekal sebagai negeri termiskin di Malaysia dengan kadar kemiskinan dan pengangguran yang paling tinggi. Isu ini menimbulkan persoalan tentang sejauh mana sistem kehakiman adat di Sabah benar-benar berfungsi untuk melindungi adat dan budaya berbanding melayani agenda pihak tertentu. Priscilla turut menyeru agar Mahkamah Anak Negeri mengutamakan isu-isu yang lebih penting kepada masyarakat orang asal seperti pemeliharaan tanah adat, perlindungan sumber asli, dan usaha untuk menangani kemiskinan di kalangan suku kaum Momogun. Dalam konteks ini, tindakan terhadap Fahmi dilihat tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, malah mencetuskan kontroversi yang tidak perlu. Priscilla yang juga seorang pemimpin wanita muda di Kota Belud menyuarakan pandangan bahwa generasi muda Sabah kini semakin matang dalam menilai isu-isu politik dan ekonomi. Mereka tidak lagi mudah terpedaya dengan retorik politik, sebaliknya menuntut ketelusan dan accountability daripada pemimpin mereka. Fahmi Reza dalam konteks ini dianggap sebagai simbol kebebasan bersuara yang mencabar status quo melalui seni dan satira.
Menurutnya, karya seperti karikatur Fahmi perlu dilihat sebagai refleksi terhadap realiti semasa, bukannya ancaman kepada kehormatan masyarakat. Beliau juga menyeru agar pemimpin politik Sabah lebih responsif terhadap suara rakyat dan mengutamakan usaha membantras rasuah di semua peringkat. Menurut Priscilla, rakyat Sabah semakin kecewa dengan ketidaksungguhan pihak berkuasa untuk mengambil tindakan terhadap pelaku rasuah, walaupun pelbagai laporan dan bukti telah didedahkan. Isu ketirisan dana pembangunan khususnya sering kali menjadi punca utama kelemahan ekonomi Sabah. Ini termasuk proyek-proyek mega yang diumumkan tetapi gagal disiapkan serta pengurusan sumber asli yang tidak cekap sehingga menyebabkan kerugian besar kepada negeri. Dalam perkembangan lain, isu ini turut menimbulkan perdebatan tentang peranan Mahkamah Anak Negeri dalam menangani kes-kes yang melibatkan masyarakat anak negeri. Adakah tindakan terhadap Fahmi ini menunjukkan penyalahgunaan kuasa atau ia sebenarnya satu langkah sah untuk melindungi maruah masyarakat? Bagi sesetengah pihak, tindakan ini mungkin dilihat sebagai usaha untuk mengekalkan kedudukan dan pengaruh pihak tertentu berbanding mempertahankan hak masyarakat secara keseluruhan. Perbincangan mengenai isu ini membuka ruang untuk merenung semula fungsi sistem kehakiman adat di Sabah dan bagaimana ia boleh ditambah baik untuk memenuhi keperluan masyarakat modern. Priscilla mencadangkan agar peranan Mahkamah Anak Negeri diperluas untuk menangani isu-isu yang lebih relevan kepada masyarakat, seperti konflik tanah, hak milik adat, dan pemeliharaan budaya. Pada masa yang sama, beliau menegaskan bahwa kebebasan bersuara perlu terus dipertahankan sebagai hak asasi setiap rakyat Malaysia, tanpa mengira latar belakang etnik atau agama. Dalam nada yang lebih pribadi, Priscilla menyatakan bahwa beliau sendiri terinspirasi untuk lebih aktif menyuarakan isu-isu politik dan ekonomi yang menjejaskan masa depan Sabah. Sebagai seorang pemimpin muda yang baru muncul, beliau percaya bahwa generasi baru perlu menjadi pemangkin perubahan dalam lanskap politik negeri itu. Beliau menyeru anak muda Sabah untuk lebih berani menyuarakan pendapat mereka dan terlibat dalam usaha membantras rasuah di semua peringkat. Perkembangan ini juga mengundang persoalan yang lebih besar tentang hubungan antara seni, politik, dan adat di Sabah. Apakah batasan kebebasan bersuara dalam konteks budaya dan tradisi? Adakah karya seperti karikatur Fahmi boleh dianggap sebagai medium yang sah untuk menyampaikan mesej politik atau ia melanggar norma masyarakat? Bagaimana kita boleh memastikan bahwa hak asasi seperti kebebasan bersuara tidak disalahgunakan, tetapi pada masa yang sama tidak disekat atas alasan yang tidak munasabah? Adakah tindakan Mahkamah Anak Negeri ini mencerminkan keperluan untuk reformasi dalam sistem kehakiman adat di Sabah, atau ia hanya satu insiden terpencil yang tidak mencerminkan gambaran yang lebih besar? Isu ini membuka ruang untuk perdebatan yang mendalam tentang peranan seni dan kritikan politik dalam masyarakat, serta bagaimana ia boleh wujud seiring dengan nilai-nilai tradisional dan budaya. Apa pandangan Anda? Tuliskan pandangan Anda dan ulaskan pandangan Anda di ruangan komen di bawah. Dan adakah case ini menandakan permulaan kepada pergelutan yang lebih besar antara seni, politik, dan adat? Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe kepada channel ini Current Sphere MY. Dan jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian sahaja, terima kasih semua.